Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini adalah kuliah Usul Fiqh siri yang kedua, menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perbincangan kita mengenai definisi Usul Fiqh. Setelah minggu lepas kita menyentuh mengenai muqaddimah berkenaan dengan Usul Fiqh, begitu juga definisi ilmu usul fiqh dari segi murakkab idhafi, iaitu kita definisikan antara perkataan usul dan juga perkataan fiqh. Pada malam ni insya-Allah kita akan mendefinisikan usul fiqh ni dari segi ta'rif laqabi ataupun dinamakan ta'rif istilahi kepada ilmu usul fiqh. Baik. Adapun definisi ilmu usul fiqh dari segi laqabi, iaitu kita tidak melihat satu persatu perkataan yang ada dalam perkataan usul al-fiqh tu, tapi kita anggap sebagai usul fiqh ini adalah satu istilah khas. Baik, definisinya ialah al-ilmu bil qawa'id wal adillah al-ijmaliyah allati yutawassalu biha ila istinbatil fiqh, yang bermaksud ilmu usul fiqh ini ialah mengetahui kaedah-kaedah tertentu. Begitu juga kita mengetahui dalil-dalil ijmali, yang mana kita syarahkan maksud dalil ijmali ialah sebagai dalil-dalil umum seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey, jadi definisi usul fiqh ini ialah mengetahui kaedah-kaedah tertentu, begitu juga mengetahui dalil-dalil ijmal ini untuk apa? Allati yutawassalu biha ila istinbatil fiqh, yang mana bila kita mengetahui kaedah ini, kita mengetahui dalil-dalil ijmali ini, boleh menyampaikan kita kepada bagaimana kita nak istinbatkan hukum fiqh. Jadi ini adalah definisi usul fiqh. Sebab itu kita lihat kan definisi fiqh. Kalau fiqh dia sebut apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, kan? Al-ilmu bil ahkam al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. So kalau ilmu fiqh ni kita kata mengetahui hukum syarak, itu hukum fiqh. Sekarang ni ilmu usul fiqh ialah mengetahui kaedah-kaedah istinbat hukum, yang mana dengan kaedah ini kita boleh tahu hukum fiqh. Okey, jadi sebab itu kita dapati bahawa terdapat satu kaitan yang amat rapat antara ilmu usul fiqh dengan ilmu fiqh. Dan kita dah sebut pada minggu lepas bahawa sebenarnya tanpa ilmu usul fiqh ini tidak akan lahirlah hukum fiqh. Baik. Jadi mengetahui kaedah-kaedah, mengetahui kaedah-kaedah ataupun metodologi, yang dimaksudkan dengan kaedah di sini ialah qawaid usuliyah lah. Okey. Kita biasa dengar sebagai kita biasa dengar kaedah fiqh, qawaid fiqhiyah. Tapi yang kita nak bincang dalam ilmu usul fiqh ni dipanggil qawaid usuliyah. So dengan qawaid usuliyah inilah kita dapat mengetahui dan juga memahami bagaimana sesuatu hukum boleh dihasilkan berdasarkan kaedah-kaedah usuliyah ini. Ilmu usul fiqh, kalau orang tanya kan, apa maksud ilmu usul fiqh? Ilmu usul fiqh ni nak mudah kita jawab ialah kita mengetahui cara nak istinbat hukum. Kalau ilmu fiqh kan, kita nak tahu hukum, end produknya apa? End produknya ataupun natijah akhirnya ialah
hukum harus, hukum wajib, hukum haram. Tapi kalau ilmu usul fiqh ni ialah kita nak tahu cara macam mana sesuatu hukum haram tu terhasil, sesuatu hukum wajib itu terhasil. So kita nak tahu proses ataupun bagaimana hukum itu terhasil. Maka nak tahu bagaimana hukum itu terhasil, kita belajar dalam ilmu usul fiqh. Baik. Bila disebut kaedah, kan, di mana kaedah ini definisinya ialah qadaya kulliyah yantabiqu hukmuha 'ala al-juz'iyyat allati tandariju tahtaha. Bila sebut kaedah, sama ada kaedah kaedah fiqh ataupun kaedah usul fiqh ataupun kaedah nahwu, kaedah lughah, dan apa-apa kaedah. Bila sebut kaedah ini bermaksud dia adalah satu kita panggil prinsip induk, kan, satu prinsip induk, prinsip kulli yang dipanggil, yang mana akan termasuk di bawah prinsip-prinsip induk ini ataupun kaedah-kaedah induk ini beberapa juz'iyat ataupun beberapa furuk kecil-kecil. Okey, yang mana apa sahaja contoh, apa sahaja isu, apa sahaja masalah yang boleh ataupun yang sesuai masuk di bawah kaedah ataupun prinsip induk ini, maka ia akan mengambil hukum yang sama, kan. Jadi contohlah, kalau ni kita relate sikit dengan kaedah fiqh kan. Kalau kaedah fiqh contoh macam kita ambil kaedah ad-darar yuzal lah contoh. So kaedah ad-darar yuzal ni salah satu kaedah fiqh yang 5 yang utama tersebut. Jadi itu adalah kaedah fiqh, kan. Kaedah fiqh ni terhasil daripada kajian dan juga penelitian para ulama kita melihat dan mengkaji hukum hakam fiqh yang ada, kemudian mereka merumuskan satu prinsip ataupun satu kaedah induk. Sebab kalau kita nak hafal isu-isu fiqh, kalau kita nak hafal ataupun kita nak mengetahui semua masalah-masalah fiqh yang ada daripada dulu sampai sekarang, memang takkan terhafal, takkan kita dapat cover ke semuanya. Jadi dia ada cara smart way, kan? Cara pintas, iaitu kita kuasai kaedah. Kalau kita kuasai furuk, dia letih, itu hard work. Sekarang ni kita nak buat smart work, okey, smart way, kan, iaitu kita menguasai prinsip induk ataupun dipanggil kaedah. So kalau kaedah ad-darar yuzal, setiap kemudaratan mesti dihilangkan, maka kita faham bahawa apa contoh-contoh ataupun apa furuk-furuk fiqh yang sesuai masuk di bawah kaedah ad-darar yuzal. So kita kaji dan kita boleh kumpul di sana sini dalam pelbagai bab, sama ada bab bab ibadat ke, bab muamalat ke, bab munakahat ke, yang mana sesuai masuk di bawah kaedah ad-darar yuzal itu, maka ia akan mengambil hukum yang sama. Sebab dia punya induk dia kata setiap kemudaratan mesti dihilangkan. Okey. Okey, kalau kita tengok dalam kitab Al-Wajiz ni, dalam bab ta'rif usul fiqh istilahan ini, Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut contoh, kita panggil contoh aplikasi kaedah usul fiqh, kaedah usul qawaid usuliyah, kan. Sebagai contoh, kaedah al-amru yufidul wujub. Ini adalah salah satu qawaid usuliyah yang diguna pakai oleh para ulama kita untuk menentukan hukum daripada nas, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Okey. Kaedahnya berbunyi al-amru yufidul wujub illa idza sarafathu qarinatun an dzalik. Maksudnya setiap fi'il amar maksudnya wajib, kecuali ini prinsip umum. Setiap fi'il amar, setiap kata suruh, kata perintah yang kita baca ada dalam Quran dan Sunnah, yufidul wujub, bermaksud wajib, kecuali illa idza sarafathu qarinatun an dzalik, kecuali ada qarinah lain ataupun ada petunjuk lain yang memberi indikator bahawa fi'il amar dalam ayat ataupun hadis tersebut bukan bermaksud wajib, kan. Jadi senang cerita macam ni.
Kalau kita baca ayat Quran ataupun hadis, maka kita terjumpa fi'il amar dalam sesuatu ayat ataupun sesuatu hadis, maka first thing yang akan datang dalam pemahaman kita berdasarkan kaedah usuliyah tadi ialah al-amru yufidul wujub. Okey. Itu prinsip asas ataupun prinsip utama. Sebagai contoh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menunaikan akad kamu, menunaikan kontrak kamu ataupun perjanjian kamu. Maksudnya kena ikut dan kena patuh apa sahaja yang kamu persetujui dalam akad, sama ada akad jual beli ke, sewa menyewa, dan akad nikah ke, dan apa-apa akad sahaja, maka hendaklah kamu tunaikannya. Okey, so syahid kita ataupun kita panggil fokus kita dalam ayat ini ialah perkataan aufu. Aufu ni adalah fi'il amar. Okey, jadi bila ia adalah fi'il amar, maka berdasarkan qawaid usuliyah yang ada dalam ilmu usul fiqh ini mengatakan bahawa al-amru yufidul wujub, iaitu setiap fi'il amar bermaksud wajib. Okey, illa idza sarafathu qarinatun an zalika, kecuali lah ada petunjuk-petunjuk lain yang menyatakan bahawa walaupun ia adalah fi'il amar tetapi maksudnya adalah sunat ataupun harus. Okey, jadi persoalan yang menarik mungkin orang tanyalah kan, apakah qarinah yang memalingkan daripada maksud wajib kepada maksud lain. Okey, qarinah ni sama ada ayat Quran tu sendiri, ataupun dalam ayat Quran yang lain, ataupun dalam hadis yang lain, ataupun ijtihad para ulama setelah mengkaji, telah melakukan istiqra', mereka mendapati bahawasanya walaupun ia adalah fi'il amar tapi ada petunjuk-petunjuk lain yang memalingkan maksud wajib kepada maksud lain. Okey, jadi kita faham very simple kaedah dia, setiap fi'il amar dalam Quran adalah maksud wajib kecuali ada petunjuk lain. Okey, sebagai contoh dalam firman Allah Taala yang lain, wa aqimus salah wa atuz zakah wa atiur rasul. Okey, dan hendaklah kamu menunaikan solat, dan hendaklah kamu menunaikan zakat, dan hendaklah kamu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nur ayat 56. So syahid kita, contoh yang kita fokus sekarang ni ialah perkataan wa aqimu, ia adalah fi'il amar. Perkataan wa atu, ia adalah fi'il amar. Perkataan ati'u pun adalah fi'il amar. Maka kesemua sirah fi'il amar di sini kan, setelah diteliti oleh para ulama kita, mendapati bahawa fi'il amar yang ada dalam ayat ini adalah bermaksud wajib. Kenapa? Sebab ia tidak ada petunjuk lain, tidak ada petunjuk lain sama ada dalam ayat itu sendiri ataupun ayat-ayat yang lain ataupun hadis lain yang menunjukkan makna selain daripada wajib. Okey, kita agak beruntung sebenarnya kan? Kita agak beruntung sebab zaman sekarang ni para ulama kita dah kaji habis dah pun sebenarnya. Setiap lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis, para ulama kita dah kaji, khususnya Al-Quran lah. Ulama dah kaji dah. So daripada kita baca surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kalau kita jumpa sama fi'il amar, ulama dah tentukan dah, ulama dah kaji dah. Ini maksud wajib, ini maksud sunat, ini maksud harus, ini maksud irsyad, ini maksud doa dan sebagainya. Jadi kita mengaji usul fiqh ni sebenarnya pada zaman sekarang ni kita dah dipermudahkan oleh para ulama kita dahulu, khususnya pengasas-pengasas mazhab lah, macam Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain, yang telah pun membuat istiqra' ataupun pengkajian terhadap nas-nas yang ada dalam Quran ini, dan mereka pun telah mengorek ataupun menggali dan membina dan membangunkan kaedah-kaedah untuk memahami nas Al-Quranul Karim.
Baik. Okey, itu contoh fi'il amar. Okey. Contoh lain ataupun contoh kaedah usuliah yang lain yang ada dalam ilmu usul fiqh ni ialah qawaid ataupun kaedah dipanggil kaedah yang berkaitan dengan fi'il nahi, iaitu kata larang. Contohnya macam kaedah an-nahyu yufidut tahrim. Kalau tadi al-amru yufidul wujub, sekarang ni maksudnya an-nahyu yufidut tahrim illa idza wujidat qarinatun tasrifuhu anit tahrim, kan. So maksudnya setiap kali kita baca fi'il nahi yang ada dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, maka yang pertama kali datang dalam pemikiran kita ialah an-nahyu tu bermaksud haram. Larangan itu bermaksud haram, kecuali ada petunjuk yang menunjukkan maksud selain daripada haram, makruh, khilaf aula dan sebagainya. Jadi kaedah ini, iaitu an-nahyu yufidut tahrim ini, akan terpakai kepada semua fi'il nahi yang ada dalam nas. Okey, sebagai contoh, bila Allah Subhanahu wa taala sebut wala taqrabuz zina, okey, syahid kita ialah wala taqrabu, dan jangan kamu hampiri zina, iaitu larangan. Okey, so kita nak tahulah larangan ni bermaksud apa? Bermaksud haram ke, makruh ke dan sebagainya, kan. Jadi berdasarkan kaedah usul yang telah ditetapkan oleh ulama kita, menyatakan bahawa wala taqrabuz zina adalah fi'il nahi, dan fi'il nahi di sini adalah fi'il nahi mujarrad, iaitu tidak ada petunjuk lain yang menunjukkan makna selain daripada haram. Maka dia punya natijah fi'il amar yang terdapat dalam ayat ini bermaksud haram, menggunakan pakai kaedah an-nahyu yufidut tahrim illa idza wujidat qarinatun tasrifu anit tahrim. Itu ayat wala taqrabuz zina daripada surah Al-Isra ayat 32. Baik. Contoh lain, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta kamu di kalangan kamu dengan cara yang salah. Okey, syahid kita ialah la ta'kulu. La ta'kulu, jangan kamu makan. Ini pun adalah kata larang, larangan. So menggunakan pakai kaedah usuliah yang ada, yang disebutkan tadi, iaitu an-nahyu yufidut tahrim, maka kita faham di sini ia adalah fi'il nahi mujarrad. Fi'il nahi mujarrad maksudnya fi'il nahi yang tidak ada petunjuk lain yang menunjukkan makna selain daripada haram. Jadi berdasarkan kaedah usuliah ini, kita mengatakan hukum memakan harta di kalangan kita ni, makan sama ada harta sendiri ataupun harta kawan, harta keluarga dan sebagainya dengan cara yang salah adalah diharamkan. Okey, jadi berdasarkan dua contoh daripada ayat Quran tadi, wala taqrabuz zina, kemudian la ta'kulu amwalakum tu bil batil, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil itu, maka kita faham bahawa hukum zina adalah haram, hukum makan harta di kalangan kamu dengan cara yang salah pun adalah haram. Okey. Jadi nak relate dengan definisi, dengan definisi yang kita sebutkan tadi, bila orang tanya kan, ilmu usul fiqh ni apa dia? Kita belajar apa dalam ilmu usul fiqh ni, kan? Ni soalan yang selalu orang tanya, kan. Dan apa beza dengan hukum fiqh? So tadi kita sebut dah, kalau hukum fiqh kita tahu end product. Kalau usul fiqh kita nak tahu proses sebelum kita sampai kepada end product tersebut. So end productnya adalah hukum fiqh, iaitu halal, haram, wajib, sunat, makruh, harus tu. Tapi sebelum kita nak tahu hukum halal haram tu, dia ada proses dia, dia ada cara dia. Jadi kalau ilmu fiqh kita belajar end product, kita tahu dan kita faham end product, natijah akhir, produk akhir. Tapi kalau ilmu usul fiqh kita belajar proses tu, proses daripada awal tu sebelum boleh sampai kepada end product tu. Itu beza dia. Okey.
Dan kita faham bahawa kita nak tentukan hukum hakam dalam fiqh ini, dia mesti berdasarkan dalil. Bila sebut dalil ataupun nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Tapi Al-Quran dan hadis sudah berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau perkara yang disebut dalam Quran dengan hadis, kita boleh gunakan qawaid yang ada, yang digariskan oleh para ulama usul fiqh untuk kita istinbat hukum. Tapi kalau bagi perkara-perkara yang baru, kan, perkara-perkara kontemporari yang mana kalau kita boleh rojok dan ada kaitan daripada ayat Quran dengan hadis, maka kita boleh ambil sumber Quran dengan hadis melalui cara qiyas. Tapi kalau tak ada, okay, dalam Quran pun tak ada nas, dalam hadis pun tak ada nas, maka sebenarnya kita masih ada lagi sumber-sumber tambahan seperti maslahah mursalah, istihsan, sadul zari'ah, uruf, istishab dan lain-lain. Jadi ilmu usul fiqh ni sebenarnya dia mencakupi perbincangan kaedah-kaedah ataupun metodologi ataupun cara-cara, kaifiat bagaimana kita nak membina hukum daripada nas, ataupun bagaimana kita nak menggunakan sumber-sumber tambahan ini sebagai instrumen kita dalam pembinaan hukum fiqh. Baik. Okey, seterusnya menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, dengan kaedah-kaedah usul fiqh ini, kan, yang kita sebut tadi ni dua contoh saja, kan, iaitu al-amru yufidul wujub, kemudian an-nahyu yufidut tahrim. Dia ada banyak lagi, nanti kita akan sampailah satu persatu lah. Ni sebagai contoh permulaan. Okey. So menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, dengan kaedah-kaedah usul ini, yang kita panggil qawaid lughawiyah ini ataupun qawaid istinbatil ahkam ini, yatawassalul mujtahid ila istinbatil fiqh. Seseorang mujtahid itu mampu untuk mengistinbatkan hukum fiqh, kan? Jadi mengistinbatkan hukum fiqh itu yang berbentuk praktikal, yang berbentuk amali, berdasarkan dalil-dalil tafsili, kan? Minggu lepas kita dah explain apa beza dalil tafsili ataupun dalil juz'i ni, dan juga dalil ijmali. Kalau ijmali ni, dalil ijmali kita kata Quran tu sendiri, hadis tu sendiri. Okey, secara general, secara prinsip umumnya, Al-Quran tu apa? Kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan seterusnya lah. Okey, itu dalil ijmali. Kalau dalil tafsili ialah ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran, teks-teks hadis yang terdapat dalam hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so sekarang ni para ulama usul kita, okey, contoh macam Imam Syafi'i kan, mereka telah membangunkan beberapa kaedah istinbat hukum. Jadi kita mengetahui kaedah-kaedah ini dan kita aplikasikan kepada teks-teks yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Sebab tu minggu lepas kita sebut sebenarnya qawaid usuliyah ni dia banyak berkaitan dengan kita panggil qawaid lughah, ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab, nahwu saraf, okey, dan juga balaghah. So kalau saya selalu pesan dekat pelajar kita, kalau kita dapat kuasai ilmu lughah dengan baik, maka insya-Allah kita akan mudah faham usul fiqh ni. Okey, jadi kita mengetahui kaedah usul ini untuk kita istinbat hukum, daripada dengan cara kita mengaplikasikan kaedah tersebut terhadap teks-teks dalil tafsili yang ada dalam Quran ataupun hadis. Okey, jadi apabila seseorang mujtahid dia nak tahu tentang hukum solat, contoh dia nak tahu tentang hukum solat, lalu dia akan cari dalam Quran ataupun hadis, dan dia akan terjumpalah ayat wa aqimus solah. Kemudian
dia akan mengaplikasikan kaedah usul fiqh yang dia belajar, iaitu aqimu, yang ada dalam ayat Quran aqimus solah tu. Aqimu adalah fi'il amar mujarrad, dan kaedah usul menyebutkan bahawa al-amru lil wujub illa liqarinatin sarifah. Kita ada teks dalil tafsili, kan? Kita ada teks Al-Quran tu dalil tafsili, kemudian kita ada kaedah. Okey, so sebab tu saya katakan pada minggu lepas bahawa kalau tanpa ilmu usul fiqh, kita akan jadi orang literal, orang yang zahir. Sebab apa? Sebab kita faham bahawa fi'il amar ni dia bermaksud kata suruh, kan, perintah. Jadi apa sahaja fi'il amar yang ada dalam Quran, kita akan kata ia adalah maksud wajib. Okey, tapi kalau kita mempelajari ilmu usul fiqh, so kita akan tahu bahawa dia ada beza, kan. Rupa-rupanya fi'il amar ni tidak semestinya wajib sahaja, tetapi prinsip umum ataupun first prinsipnya memang al-amru yufidul wujub. Tetapi kita kena baca kaedah tu bagi habis. Al-amru yufidul wujub illa, kan, illa idza sarafathu qarinatun. Al-amru fi'il amar memang maksud wajib, kecuali ada petanda ataupun petunjuk yang menunjukkan maksud lain. Tapi bila ulama buat kajian dalam ayat ini aqimus solah, dia adalah fi'il amar, kan? Tetapi fi'il amar di sini bermaksud ataupun tidak ada petunjuk yang menunjukkan makna lain kecuali wajib. Maka ulama istintaj ataupun ulama membuat natijah bahawa wa aqimus solah, aqimu fi'il amar, dan kaedah usul menyebut al-amru yufidul wujub illa liqarinatin sarifah, maka keputusan ataupun rizaknya aqimus solah, hukumnya adalah wajib. Okey. Baik. Seterusnya Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut bahawa yang dimasukkan dengan dalil ijmali, kan? Bila sebut dalil ijmali, ia adalah sumber hukum hakam syarak, seperti Al-Quran secara general, sunnah secara general, ijma' dan juga qiyas. Okey. Jadi kita mengkaji 4 sumber utama yang ada dalam ilmu usul fiqh ini, untuk apa? Dari segi kita mengetahui kehujahan keempat-empat sumber utama ini, dan juga kedudukan keempat-empat sumber ini sebagai satu instrumen untuk, ataupun sebagai satu bahan untuk kita istidlal ataupun istinbat hukum daripadanya, dan juga bagaimana cara kita memahami, ya, ni antara subjek yang dicakupi oleh ilmu usul fiqh, kan. Yang pertama, kita tahu dalil ni secara kedudukan dan kehujahannya. Kemudian kita nak tahu cara semantik ayat. Sebab tu dalam satu perbahasan ilmu usul fiqh dia sebut mabahas dalalatul alfaz, kan. Satu perbahasan untuk memahami memahami lafaz-lafaz ataupun perkataan-perkataan yang ada dalam Quran. Jadi mabahas dalalatul alfaz ni ataupun kawaid istinbat hukum, dia fokus, dia zoom kepada perkataan-perkataan yang ada dalam Quran. Fi'il amar, perkataan; fi'il nahi, perkataan; al-khas, perkataan; al-am, perkataan, lafaz. Apa lagi? Mutlak, muqayyad, sarih, kinayah, al-haqiqah wal majaz, semua tu adalah perkataan-perkataan yang ada dalam Quran. Okey, sebab tu bila kita mengaji ilmu usul fiqh, kalau kita mengkaji Al-Quran sebagai satu sumber hukum, kemudian sunnah sebagai satu sumber hukum, kemudian bagaimana lafaz-lafaz yang terdapat dalam teks Al-Quran ataupun hadis itu dinilai oleh para ulama kita sehingga menatijahkan satu hukum, kan. Ini semua kita belajar dalam ilmu usul fiqh. Kemudian dalam ilmu usul fiqh juga kita mengkaji tentang ijma' sebagai sumber hukum kita. Kemudian qiyas, dan bila sebut qiyas ni yang penting adalah perbahasan illah,
kan. Illah ni cukup penting untuk kita menentukan kesahihan sesuatu qiyas. Okey. Dan bagaimana kita nak mengetahui dan mengenali illah ini, kan? Dan juga perbahasan-perbahasan lain lah. Okey. Sebab tu kalau kita melihat dalam kitab-kitab turas tentang usul fiqh ni, ada yang mengatakan maudhu', kan, topik tumpuan usul fiqh ialah tentang adillatul ahkam, kan, dalil-dalil hukum, iaitu Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada yang kata maudhu' usul fiqh ni antaranya ialah qawaid istinbat hukum lah. Okey. Ada yang kata maudhu' usul fiqh ini adalah ijtihad, kan? Dan sebenarnya bila kita harmonikan antara pandangan para ulama keseluruhan ni, kita akan dapati bahawa perbahasan ilmu usul fiqh yang telah disusun oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ni dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usul Fiqh ni, dia merangkumi semua, kan. Sebab itu kita susun contoh macam di USIM, kan. Kita susun di USIM ni ilmu usul fiqh ni ada 6 subjek, kan. Antaranya mabahis hukum, kemudian mabahis adillatul ahkam, mabahis dalatul alfaz, kemudian mabahis ta'arud wa tarjih, mabahis ijtihad, kemudian apa lagi, maqasid syariah dan lain-lain. Okey, sebab itu semuanya di cover oleh ilmu usul fiqh yang moden, khususnya dalam kitab usul fiqh ni, dalam kitab usul fiqh Al-Wajiz ni. Sebab tu Dr. Abdul Karim Zaidan ni dia meletakkan semua perbahasan ilmu usul fiqh ni dalam kitab Al-Wajiz ni. Sebab tu macam minggu lepas saya katakan bahawa Al-Wajiz ni antara kitab favorite saya dalam bila kita merujuk tentang usul fiqh lah. Baik, kemudian istilah yang seterusnya kita sebut al-usuli, kan, iaitu seorang ulama yang pakar dalam bidang usul fiqh. Kalau orang yang pakar dalam bidang fiqh dipanggil al-faqih. Okey. Kalau ulama itu orang yang tahu, orang yang ada ilmu secara umum lah. Tapi bila kita sebut al-usuli, kan, maksudnya ulama yang pakar dalam ilmu usul fiqh, yang dia tahu tentang perbahasan dalil-dalil ijmali, Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu sebagai sumber utama, kan. Tapi kita jangan lupa, kan, saya selalu highlightkan itu sumber utama. Kita jangan lupa sumber tambahan, iaitu kita panggil yang tadilah kalau istilah klasik dipanggil al-adillah al-mukhtalafiyah, dalil-dalil yang diperselisihkan pada kehujahan. Dalil tersebut contohnya macam maslahah mursalah, istihsan, kemudian sadul zari'ah, dan lain-lain lah. Okey, jadi bila disebut al-usuli, ialah orang yang mengkaji tentang dalil-dalil ijmali dari segi kehujahannya dan bagaimana cara maksud lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah. Itu tugas usuli. Manakala orang faqih, kan, istilah faqih ini ialah orang pakar yang mengkaji dalil-dalil juz'i, kan. Kita ada dalil tafsili, kita ada dalil ijmali, itu dipanggil Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kita ada dalil tafsili ataupun dalil juz'i, iaitu teks-teks ataupun ayat-ayat Quran tu sendiri. Quran tu mushaf, kan, satu mushaf tu itu dipanggil dalil ijmali, kan. Kalau dalil tafsili, ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf tu itu dipanggil dalil juz'i ataupun dalil tafsili. Jadi ulama usul sebenarnya tugas dia mengkaji dalil ijmali tu, mushaf tu, dari segi apa? Yang tadi kita sebut, dari segi definisi dia, dari segi kehujahan dia. Kemudian lepas tu baru dia pergi ke aplikasi. Dia ambil contoh-contoh dalil tafsili yang ada dalam Quran tu untuk dia aplikasi kaedah yang diasaskan. Okey.
Jadi kalau faqih, ulama fiqh, depa mengkaji direct terus apa nama ayat Quran. Okey, sebab tu kan kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh kebanyakan kitab fiqh dia sebut hukum terus. So dia contoh macam as-salah wajibah. As-salah wajibatun. Solat adalah wajib. Dalilnya firman Allah Taala wa aqimus solah. Itu kebiasaan dalam kitab fiqh. Tapi kalau dalam kitab usul fiqh, first dia akan bincang Quran tu apa? Apa definisi dia? Apa ciri-ciri dia? Okey? Apa mumayyizat dia? Kemudian apa dalil kehujahan Quran? Boleh tak kita jadikan Quran sebagai hujah? Jadi ulama usul dia akan kaji yang tu dulu. Bila dia kaji yang tu dulu, kemudian baru dia pergi. Okey, sekarang ni kita buat aplikasi, kita ambil contoh ayat Quran. Wa aqimus solah. Wa aqimu ni adalah fi'il amar. Kata perintah. Kata perintah kalau ikut kaedah usul al-amru yufidul wujub illa liqarinatin sarifah. Makna yang pertama yang akan cross untuk our mind ialah fi'il amar adalah wajib. Fi'il amal adalah wajib kecuali ada petunjuk lain yang memesongkan ataupun yang memalingkan maksud wajib kepada maksud sunat. Okey, sebab itu kan sebenarnya kalau kalau al-faqih dia adalah orang usuli. Tapi kalau usuli belum tentu dia faqih. Sekali lagi kan, kalau sebut faqih ataupun sebut mujtahid kan, bila sebut al-mujtahidu ataupun al-faqihu, pada masa yang sama dia adalah al-usuli. Tapi kalau orang usuli belum tentu dia faqih. Contoh macam dia tahu resepi nak buat kek, tapi belum tentu dia boleh buat kek. Tapi orang yang buat kek sudah tentu tahu resepi. Dia senang faham macam itulah kan. Okey. Cuma kalau kita lihat ulama-ulama kita kan, Imam Syafi'i dan lain-lain tu, mereka adalah usuli dan juga mereka adalah faqih, mujtahid kan pada masa yang sama kan. Kita ni kemungkinan boleh jadi usuli kan? Dan kemungkinan kita boleh jadi faqih, bergantung kepada ilmu kita lah kan. Tapi saya teringat kata-kata Tok Guru saya, Syekh Husaini Syekh dengan seorang pensyarah di Masjid Azhar. Dia kata sebenarnya level orang ni ada dua. Satu dia panggil al-faqih, satu lagi dia panggil al-mutafaqih kan. Kalau al-faqih ni maksudnya golongan ulama yang hebat-hebat kan. Kalau al-mutafaqih ni macam kita, orang yang baru belajar kan? Golongan pelajar ataupun golongan awam. Okey. Tapi bagi saya dia ada 3 level kan? Yang pertama orang awam. Orang awam ni termasuk orang walaupun dia doktor, dia profesor dalam bidang engineering, dalam bidang fizik, tapi dalam bidang pengajian Islam khususnya bab hukum hakam ni dia adalah orang awam, muqallid. Okey. Level kedua saya gunakan istilah yang tuan guru saya guna, iaitu al-mutafaqih, iaitu golongan pelajar. Golongan pelajar maksudnya golongan pengajian Islam yang belajar pasal tentang hukum hakam dan juga usul fiqh ni. Iaitu golongan al-mutafaqih. Golongan ketiga baru al-faqih, iaitu memang yang expert lah. Okey. Okey, kalau orang tanya saya duduk kat level mana? Boleh jadi saya ni orang awam ataupun level mutafaqih kan. Walaupun kita dah belajar sampai peringkat PhD kan, tak berani nak mengaku faqih. Okey. Tapi kalau nickname saya memang saya gunakan usuli faqih. Sebab itu center ni pun dinamakan sebagai Usuli Faqih Research Center. Okey, sebab apa? Nak ambil semangat. Bukan nak claim kata kita ni pakar usul, kita ni pakar fiqh, tak. Tapi nak ambil semangat. Nama tu
supaya membakar semangat kita untuk cuba mengetahui walaupun tidak sampai tahap menguasai ilmu usul fiqh dan juga ilmu fiqh ni. Baik. So seterusnya okey, tadi kita dah faham beza antara istilah usuli dengan istilah faqih. Baik. Untuk poin yang berikutnya, Dr. Abdul Karim Zaidan meletakkan tajuk al-gharad min dirasati usul al-fiqh wa madal hajah ilaih, iaitu tujuan ataupun objektif kita belajar usul fiqh dan sejauh mana kita perlukan usul fiqh ni. Okey. Jadi kita dah faham sebelum ni bahawa maksud daripada pembelajaran ilmu usul fiqh ni ialah untuk kita sampai kepada hukum syarak. Sampai ni maksudnya untuk kita tahulah. Okey. Kita baca Quran, kita baca hadis, kita jumpalah beberapa ayat ataupun hadis, beberapa teks yang menggunakan fi'il amar, yang menggunakan fi'il nahi sebagai contoh. Okey. Jadi kita nak tahulah hukum dah. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amar maksudnya talabu fi'lin. Kan? Tuntutan untuk buat. Kalau fi'il nahi, talabu tarkin. Tuntutan, tapi tuntutan untuk ditinggalkan. Dan talabu fi'lin dengan tarkin ni dia ada beberapa level. Jadi kita nak tahu sama ada tuntutan itu berbentuk pasti, okey, ataupun yang tidak pasti. Kan? Jadi itulah kita belajar dalam ilmu usul fiqh. So objektif ataupun tujuan kita belajar usul fiqh ialah kita nak sampai ataupun kita nak tahu tentang hukum hakam syarak yang berbentuk amali. Okey. So nak tahu hukum hakam syarak ni dengan melalui apa? Melalui kaedah-kaedah ataupun manhaj ataupun metodologi yang boleh menyampaikan kepada perkara tersebut lah. Sebab itu tadi kita kata kalau definisi usul fiqh ni al-ilmu bil qawaid. Kalau fiqh dia al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Fiqh tu direct terus kita tahu hukum hakam. Tapi kalau usul fiqh kita tahu kaedah yang menyampaikan kita kepada hukum tu. Kalau usul fiqh kita tahu proses pembuatan hukum. Itu maksud dia. Okey. So, kenapa kita perlu tahu kaedah ni? Supaya kita pengetahuan kita itu tepat dan betul. Kalau kita ni golongan faqih ataupun mujtahid yang buat kerja untuk istinbat hukum tu, dengan kaedah inilah ijtihad kita akan jadi betul. Istinbat kita akan tepat. Kan, kalau tidak kita akan meraba-raba ataupun kita berdasarkan kefahaman yang mungkin menyeleweng ataupun terpesong. Sebab tu ana ulang sekali lagi, untuk memahami teks Al-Quran dengan hadis ni kita tak boleh tanpa usul fiqh. Sebab kalau tanpa usul fiqh kita akan blanket. Semua fi'il amar makna wajib, semua fi'il nahi maksud haram. Sedangkan bukan macam tu. Sebab ada fi'il amar yang maksud wajib, ada maksud sunat, ada maksud harus, dan ada maksud haram pun. Fajtanibu fi'il amar, tapi bukan suruh buat, suruh tinggal. Dia fi'il amar. Dan tidak semua fi'il nahi bermaksud haram. Sebab dia boleh jadi maksud makruh, dia boleh jadi maksud khilaf aula. Okey. Jadi fiqh dan usul kan, sebenarnya ada sudut persamaan di mana kedua-duanya fiqh dan usul ni bertujuan untuk kita tahu hukum hakam syarak. Kan? Kecuali perbezaannya ialah ilmu usul fiqh ialah kita tahu proses. Kalau ilmu fiqh kita tahu end product kan. Baik. Okey. So kalau kita kata zaman sekarang ni tak perlu dah ilmu-ilmu ni. Kan? Tak perlu dah ilmu usul fiqh ni. Sebab tadi pun saya dah sebut sebenarnya dalam Quran dengan hadis ni ulama dah kaji habis dah pun. Jadi kita buat susah apa kita belajar usul fiqh ni? Tak perlu lah. Kan? Kalaulah ada dakwaan sebegitu. Kan? Sebenarnya dakwaan itu sebenarnya tak tepat dan salah lah. Okey. Sebab kita kata
Walaupun Quran dengan hadis dah berhenti kan, dah tamat sebab wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila zaman sekarang berlaku banyak isu-isu baru yang menyebabkan kadang-kadang kita tak jumpa, memang tak ada dalil. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Jadi kita nak buat apa? Kan? Nak buat apa tu sebenarnya ada lagi solusinya, iaitu melalui sumber-sumber tambahan tadi. Masalah mursalah ke, uruf ke dan sebagainya. Uruf, selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip syarak, ia boleh dijadikan asas hukum. Nanti kita sampai bab tu kita bincang panjang. Okey. Jadi ijtihad ni sebenarnya dia ada ijtihad, dia panggil ijtihad tatbiqi, iaitu ijtihad untuk kita aplikasikan kandungan nas Quran dengan hadis. Okey. Yang kedua, dia ada ijtihad tanzili, iaitu kita menentukan hukum kepada isu-isu baru yang tak ada dalil, kan? Ataupun kadang-kadang dipanggil istidlal. Kalau kita dalam usul fiqh kan, kita akan jumpa dua istilah. Satu dipanggil istinbat. Istinbat hanya untuk Quran dengan hadis. Istilah tu kita gali keluar, kan? Ataupun kita korek keluar daripada Quran dengan hadis, itu istinbat. Tapi kalau benda yang tak ada dalil, benda yang tak ada dalil ataupun tak ada nas, kita panggil istidlal, iaitu kita berdalilkan dengan sumber-sumber tambahan, contoh macam istihsan, masalah mursalah dan lain-lain. Itu beza dia. Okey, jadi sebenarnya minggu lepas pun kita dah sebut kepentingan ilmu usul fiqh. Sebab nak menjawab soalan sejauh mana kita perlukan ilmu usul fiqh ni. So, sejauh mana, jawapan dia, ia adalah amat-amat penting kepada dua golongan. Okey. Yang pertama, golongan mujtahid. Ini kita ulang balik poin minggu lepas ni. Kan? Penting untuk golongan mujtahid ilmu usul fiqh ni sebab tugas mereka memang untuk istinbat hukum. Okey, kalaulah kita kata zaman sekarang dah tak ada mujtahid mutlak. Okey. Tetapi mujtahid ifta' masih ada, kan? Ataupun mujtahid tarjih ke, whatever istilah yang kita nak gunakan, ataupun sekurang-kurangnya kita istilahkan mufti pada zaman sekarang, ulama fuqaha zaman sekarang, mereka masih memerlukan ilmu usul fiqh ni. Okey, sebab qiyas, kan? Qiyas tu, yang melakukan qiyas ialah ulama zaman itu, bukan ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu mereka lakukan qiyas berdasarkan apa yang berlaku zaman mereka lah. Zaman sekarang takkan kita nak mengharapkan kitab fiqh melakukan qiyas untuk kita, kan? Sebab kitab fiqh pun terhad zaman mereka sahaja. Kita zaman sekarang berhadapan dengan isu baru, maka ulama zaman sekarang lah kena melakukan qiyas kalau sesuai. Kalau tak boleh qiyas, kita kena carilah alternatif. Gunakan sumber tambahan, masalah mursalah ada, istihsan ada, uruf ada, sadu zari'ah ada, kan? Syaruk man qablana mungkin tak apa aplikasi kat sini, kan? Jadi penting fuqaha zaman sekarang untuk tahu usul fiqh. Okey. Kemudian siapa yang tak sampai kepada tahap mujtahid, iaitu yang tadilah golongan orang awam dan juga golongan mutafaqih, golongan pelajar ni. Kalau mereka tak sampai tu pun kena tahu usul fiqh juga. Kita tanya buat apa? Bukan kerja mereka untuk istinbat hukum, bukan kerja mereka nak tanzil hukum. Kita katakan ilmu usul fiqh penting juga untuk orang awam dan juga pelajar, sebab sekurang-kurangnya mereka boleh tahu sumber rujukan hukum tu apa. Oh, Quran. Quran tu apa? Definisi ialah sekian. Ciri-cirinya apa? Sekian. Dalil kehujahannya apa? Sekian. Dalam isu hukum solat wajib, ulama guna dalil apa? Wa aqimus solah. Itu sekurang-kurangnya untuk orang awam. Bukan kita nak suruh mereka belajar usul fiqh kemudian bertindak sebagai mujtahid, tak. Sebab itu ilmu usul fiqh ni penting untuk golongan mujtahid dan juga orang awam.
Dan yang paling menariknya, poin yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab dia Al-Wajiz ni, dia kata sebenarnya usul fiqh ni bukan setakat untuk pengajian Islam saja, untuk semua bidang. Untuk doktor, untuk lawyer lagi lah kan. Dan lawyer kan, orang law ni, dia perasan tak perasan, kebanyakannya mereka guna konsep usul fiqh. Contoh macam mereka merujuk kepada penghakiman lepas. Okey, itu konsep qiyas. Cuma mereka gunakan precedent case, kan, case terdahulu, kan. Jadi bila mereka lihat kes terdahulu, didapati dia punya penghujahan ataupun apa saja yang berkaitan tu boleh disamakan untuk dijadikan hujah, penghujahan dalam perbicaraan sekarang. Jadi bersandarkan kepada kes terdahulu, mereka mengatakan sepatutnya keputusan hakim mesti sekian. Itu konsep qiyas. Jadi kalau orang yang belajar law, dia belajar usul fiqh, memang cantik sangat kan, sebab konsep dia lebih kurang kan. Orang belajar engineering pun patut tahu juga usul fiqh kan. Orang apa semualah kan. Itu yang menarik poin Dr. Abdul Karim Zaidan sebut dalam kitab Al-Wajiz ni. Okay, jadi saya rasa setakat itu dulu kot pada malam ni. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. So ada apa-apa persoalan tak setakat ni? Kalau penonton nak tanya soalan, bolehlah type soalan, nanti kita jawab. Kalau tak ada, tak apa kan. Kiranya nak sampai pada peringkat usuli dengan fakih tu, ada ke tahap dia ke? Macam Ustaz kata lah kan, Ustaz pun macam apa, walaupun dah PhD tapi Ustaz pun tak ni kan. Dia kebiasaan kalau zaman-zaman dulu lah, pengiktirafan rakan kesepakaran. Okey, sebab itu Imam Malik ke contohnya, Imam Syafi'i apa semua tu kan, sehingga diiktiraf oleh rakan-rakan ataupun tok guru mereka kan, barulah mereka mengajar dan sebagainya kan. Setengah ulama setelah di certified ataupun diperakukan oleh 30 orang rakan kesepakaran, oleh 50 orang, baru mereka berani nak nak ke hadapan. Okay, kalau konsep kita di Malaysia, di pondok-pondok, sehingga tok guru kata, "Mat, dah, hang boleh balik dah." Itu sebagai satu pengiktirafan kepada anak murid tu lah. Maksudnya hang boleh balik, buka pondok sendiri. Okay, tapi zaman sekarang ni, itulah kan, kita baru main kelas sekali, dapat satu jawapan, terus kita belagak kan. Apatah lagi dengan media sosial ni, kita ada follower ramai lagi lah kan. Kita jadi maghrur kan, terpedaya dengan follower tu, kita nak tunjuk pandai. Okay, so dari segi kadang-kadang kita bukan kata semua kan, ada yang bagus, ada ustaz-ustaz kita yang amat bagus, tawaduk dan sebagainya tu kan. Tapi yang kita nak jaga ni yang tak apa nak ni sangat lah, tapi belagak macam dia mustahil hebat. Okay, dia kalau sebenarnya kan kalau kita kata mustahil mutlak tu, orang kata yang mengasaskan kaedah-kaedah usul fiqh ni, itu mustahil mutlak. Okay, tapi mustahil pun dia ada banyak level. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab usul fiqh yang bincang pasal syarat-syarat mustahil, cuba kita tengok kan, sebenarnya taklah strict sangat sebenarnya. First syarat, mengetahui bahasa Arab. Okay, so mengetahui bahasa Arab ni, syaratnya tidaklah perlu sampai macam ulama lughah, Sibawih ke, Farraq ke, dan Kisai ke dan sebagainya kan. Tak perlu sampai tahap tu. Sekurang-kurangnya bila kita baca Quran tu, kita faham maksud dia, itu pun dah memadai, dah boleh dipanggil mustahil.
Tapi mujtahid mana? Mujtahid mutlak ke, tarjih ke, tanzili ke apa kan? Dia banyak level lah. Tapi maknanya dah boleh. Dikira usuli. Dia kira usuli, dah kira faqih lah. Kan? Maksudnya baca Quran, faham makna dengan tepat lah. Faham makna dengan mengikut kaedah usulnya. Dah boleh digelar sebagai seorang mujtahid. Syarat kedua, mengetahui Quran dari segi ulumul Quran. Okey. Hadis, mengetahui ulum hadis, dirayahnya, riwayahnya dan sebagainya kan. Dan tidaklah perlu sampai tahap macam Imam Bukhari. Kan, at least kita baca satu hadis, kita tahu itu adalah hadis, sama ada sahih ke hasan ke dhaif ke dan sebagainya. Sekurang-kurangnya yang tu. Ya. Ini bukan darjat hadis sahih dhaif tu kita tak tahu. Matan tu pun kita tak tahu sama ada ia adalah hadis ataupun maudhu'. Ikut belasah je. Kan, itu memang tak layak digelar sebagai seorang mujtahid. Kan. Syarat, antara syarat yang lain ialah mengetahui usul fiqh. Taklah perlu sampai kita jadi macam Imam Syafi'i. At least boleh rujuk kitab. Okey dah. Jadi kemampuan kita nak rujuk kitab setahap mana? Kena tanya diri kita lah. Kan? Kalau baca pun merengkak-rengkak, salah faham dan lain tu, memang tak layak lah kita jadi usuli ataupun faqih tu kan. Boleh? Sebelum nak pandai tahqiq kitab ataupun nak jadi usuli tu mesti kuasai bahasa Arab lah. Itu syarat utama. Syarat utama. Kalau orang panggil nak jadi Islamic scholar tapi tak tahu bahasa Arab, kalau boleh duduk diam lah, jangan mengaku Islamic scholar lah. Kan? Sebab kita apa-apa pun semua, sebab sumber kita kan Quran dengan hadis. Quran hadis dalam bahasa Arab. Okey. Sama ada kita ni orang syariah, orang usuluddin, orang dakwah, rujukan kita Quran dengan hadis bahasa Arab. Jadi macam mana kita nak mengaku kita sebagai Islamic scholar? Islamic scholar tu dalam arti kata lain ulama lah, ataupun fuqaha lah, ataupun usuli lah. Kan? Cuma usul ini dia mengkhusus kepada ilmu usul fiqh kan. Jadi prasyarat utama ialah mengetahui bahasa Arab. Ini beza fi'il amar dengan fi'il nahi pun tak tahu, fa'il marfu' pun tak tahu, masalah. Okey. Itu prasyarat dia lah. Kalau tahqiq kitab tu saya dah follow ustaz-ustaz FB kan, tengok kau tahqiq kitab lah. Tahqiq. Maksudnya dia macam dia baca kitab tu, dia boleh faham. Dia faham tu. Dia melalui kaedah lughah ataupun dia ada cara nak tahqiq kitab sendiri. Dia bergantung kepada ilmu dan bidang ustaz tu lah. Okey. Sebab kalau biasa orang yang kalau dia biasa mengaji pondok, ataupun kalau dia tak mengaji pondok pun tapi memang dia selalu duk ikut kuliah-kuliah talaqi dan sebagainya, insya-Allah dia boleh faham dan kuasai. Okey, sebab tu kita kata di luar sana memang ramai ustaz-ustaz yang mampu. Okey, dan ramai juga yang sebenarnya tak mampu tapi belagak-belagak mampu. Okey, yang hak mampu ni mungkin soalan dia macam mana kita nak kenal. Okey, macam mana kita nak kenal seorang tu ustaz tu kira berkelayakan ataupun ahli dalam bidang tu lah. Sebab tu kita boleh guna pakai kaedah yang ulama dulu buat, iaitu melalui pengiktirafan rakan-rakan kesepakaran satu bidang dengan dia. Okey. Kalau macam mana? Ana walaupun dulu peringkat masa mengaji ma'had ataupun pondok, mengaji semua. Fiqh kita mengaji, tauhid kita mengaji, mantiq kita mengaji, tafsir hadis kita mengaji. Tapi sebab
bila pergi ke degree, sarjana dengan PhD, kita dah mula menjurus bidang. Jadi bab tauhid apa semua ni, ana sekarang tak berani mengajar. Jadi tauhid ana jadi orang awam. Tafsir bolehlah sikit-sikit, tapi still consider sebagai orang awam. Kalau bidang fiqh, usul fiqh ni mungkin anak upgrade sikit kot, jadi mutafaqih, sebab kita tahu something, sebab kita belajar. Gitu kan. Jadi tengoklah kemampuan. Dan kadang-kadang kita sendiri boleh nilai ustaz tu dengan cara kita sendiri dah kemas lah. Kan, kita tahu bahasa Arab kan, nahwu surah apa kita tahu. Kita pergi kelas ustaz tu, kita dengar dia baca. Kalau ana pun dah berapa puluh tahun mengaji bahasa Arab ni, okey, kadang-kadang tersilap juga baris. Kan? So kalau kesilapan yang minimum tu kita boleh terima lagi lah. Kan? Tapi kalau memang tunggang langgang, baca tak pernah betul. Kan? Buka mulut je salah, buka mulut je salah. Kan? Kalau tersalah sekali skala 1 2 tu normal lah. Kan? Kita boleh maafkan. So kalau kita ni kemas, kita tahulah. Sebab macam kalau anak sebenarnya pengalaman kan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bolehlah tahu, bolehlah baca Arab sikit kan. So kalau ada ustaz baru, okey, so anak kan dengar dia mengajar. Okey, kalau baca betul, syarahannya betul, maka kita dalam hati, ni ustaz ni bagus ni. Kan? Maksudnya aku boleh recommend orang rujuk dia. Tapi kalau kita dengar, okey, kita dengar dia buka mulut saja, tafsirannya salah, okey, kaedahnya salah, kita kata ustaz ni rasa nanti aku habaq kat AJK surau malam nilah kot. Lepas ni tak payah jemput lah. Okey. Tapi kita tak boleh nak halang dia daripada bergerak kan. Itu je lah. Dan cara ketiga ialah kita bertanyakan ustaz kita. Ustaz yang kita rasa kemas. Kita tanya dia, ustaz, apa pandangan ustaz kalau saya mengaji dengan ustaz yang tu? Ustaz tolong dengar jap ceramah dia kat YouTube ni, okey tak? Itu cara next yang kita boleh kenal pasti kan. Itulah. Ada lagi? Kalau nak tahu nak dalam ilmu usul ni, dia mesti kuasai tafsir dulu ke, ulum Quran dulu ke, ulum hadis semua tu dulu ke, ataupun memang usul fiqh satu bidang, hadis satu bidang, tafsir satu bidang? Dia penyusunan ilmu dia sekarang ni, bukan sekarang ni, maksudnya daripada dulu lagi. Bila sesuatu ilmu tu dia memang telah dijuzuk-juzukkan. Ini ilmu usul fiqh, ini ilmu fiqh, ilmu hadis kan. Tapi sebenarnya dia akan saling kait mengait. Sebab kalau kita contohlah kita belajar usul fiqh, kalau semata-mata usul fiqh pun tak boleh juga. Sebab kita perlukan ilmu hadis kan, ulum Quran, tafsir kita perlukan juga. Kena, sebab tu kuasai ni bukan jadi pakar sepakar-pakarnya. Itu kalau boleh alhamdulillah. Tapi sekurang-kurangnya kalau berlaku satu-satu isu, kita boleh rujuk kitab usul fiqh, kita boleh rujuk kitab fiqh, kita boleh rujuk tafsir ke hadis, sendiri kita dah boleh faham. Kira okey lah. Semua ilmu dia ada kaitan, dia tak boleh lari. Jadi jangan mendabik dada lah aku pakar usul fiqh. Boleh jadi, tapi hang bab tafsir hang tak tahu, tak apa pakar. Hadis hang tak tahu. Jadi maknanya dia perlukan kerjasama sebenarnya. Dan jarang sangat zaman sekarang. Bukan kata tak ada. Sebab Ana pernah jumpa Tok Guru Ana ni pun kan, dia boleh mengajar semua bidang. Fiqh boleh, mantik boleh, tauhid boleh, faraid boleh, hadis boleh, tafsir boleh, semua boleh. Tapi very very rare nak jumpa orang macam ni. Kebanyakan kita, termasuk Ana sendiri kan, Ana istilahnya mutafaqih dalam satu bidang. Walaupun dulu mengaji kat pondok, mengaji semua. Itu masalah kita zaman sekarang. Sebab tu bagi Ana
kita tak payah duk berkelahi. Sebab kita sebenarnya saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Nak tunjuk hebat, kalau Anon ada doktor, lepas tu Prof Madia lagi, pengarah Infat lagi, pensyarah Yusim lagi. So berapa kali anak nak takabur? Boleh tak? Boleh je. Tapi untuk apa sebenarnya? Kan? Mungkin untuk kepuasan diri, iyalah, mungkin lah. Tapi sebenarnya ummah yang rugi kan. Kita perlukan kerjasama kan. Okay. So wallahu a'lam bissawab, insya-Allah. Cuma untuk makluman semualah, minggu depan sebab ana akan pergi ke Turki hari Selasa. Jadi kuliah usul fiqh ni kita akan awalkan Isnin malam. Okay, di dewan ni lah. Okay, insya-Allah. So, siapa yang berkesempatan datang ke dewan, ataupun kalau tak boleh datang, kita buat FB live ni lah. Okey. So wallahu a'lam bishawab. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.